Okey, hari ni kita nak tengok pembersihan dan pembekalan air. Okey, muka surah 113 dalam buku teks. Okey, kaedah pembersihan air. Okey, air merupakan sumber semula jadi bumi yang sangat berharga. Air meliputi 2/3 daripada permukaan bumi. Okey, tetapi sebagian besar air ini tidak boleh terus digunakan kerana mengandungi benda asing, mikroorganisme dan bahan terlarut. Jadi air itu perlu dibersihkan dan dirawat supaya selamat diminum. Pembersihan air dapat menyingkirkan bau, rasa, warna, mikroorganisme dan bahan terlarut supaya air dapat digunakan untuk pelbagai kegunaan. Okey, kaedah pembersihan air. Okey, yang pertama adalah kita muka surat 114. Okey, yang pertama adalah pendidihan. Okey, pendidihan dia boleh membunuh mikroorganisme. Pengklorinan pun membunuh mikroorganisme. Mikroorganisme ni maksudnya dalam air kita tu memang ada benda asing ataupun hidupan lain dalam tu. Okey, cuma kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita lah. Okey, yang ketiga, pemerasan memisahkan benda asing terampai daripada cecair. Okey, yang keempat adalah penyulingan, iaitu menyingkirkan benda asing terampai, bahan terlarut dan membunuh mikroorganisme. Okey, boleh tengok ke surah 114. Okey, kalau proses penyulingan, tengok atas tu Raja 5.21b. Okey, dekat buku teks tu adalah. Okey, so ni adalah 4 kaedah untuk kita membersihkan air. Okey, pendidihan, nanti kita buka umur lah, yang itu kita didihkan. Okey, pengklorinan, okey, kita bubuk klorin. Okey, pemerasan dan juga penyulingan. Okey, menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air. Okey, setengah negara yang mengalami kekurangan sumber air menggunakan cara alternatif bagi mendapatkan bekalan air untuk kegunaan manusia. Okey, Singapura mempunyai bekalan air yang terhad. Okey, dia menggunakan teknologi moden untuk mengitas semula air kubahan supaya dapat digunakan sebagai air minuman dan kegunaan industri. Okey, kalau dekat Singapura, dia rawat balik air kubahan. Air kubahan tu maksudnya apa? Mai daripada bilik air yang kita mai daripada sisa apa? Basuh baju kan, basuh pinggan. Lepas tu air kubahan tu nanti akan rawat balik supaya boleh digunakan sebagai air minuman dan juga kegunaan industri. Kita Malaysia ni tak sampai tahap tu lagi lah. Okay, sebab bekalan air kita mencukupi. Projek ni kena sebagai new water. New water kat Singapura buat. Okey, sistem pembekalan air. Macam mana air tu? Ya. Ha? Semua takut. Slide tu berubah tak? Slide okey tak slide? Slide okey, cuma suara je. Okey. Okey, tak apa. Yang slide tadi tu kamu baca je lah. Yang pentingnya hak ni. Yang 4 kaedah pembersihan air tu. Yang ni. Okey. Yang pentingnya yang ni. Pendidihan, pengklorinan, penerasan dan juga penyulingan. Okey, yang ni sekadar pengetahuan sajalah yang ni. Okey, seterusnya sistem pembekalan air. Maksudnya macam mana air daripada loji air tu disalurkan ke rumah kami. Okey, sehari kita menggunakan air untuk mandi, minum, mencuci pinggan dan sebagainya. Air yang dikumpul daripada sumber air seperti sungai dan air hujan disalurkan ke loji pembersihan air untuk dirawat sebelum dihantar kepada pengguna. Jadi, biasa dengar kan loji pembersihan air. Okey, dia mesti rawat dulu air sebelum disalurkan ke pengguna. Bakteria, alga dan bahan mineral adalah antara bahan yang disingkirkan dalam proses pembersihan air. Okey, ini boleh tengok buku teks muka surat 116.
muka surat 116. Okey. Okay, tapi dekat slide ni gambar dia tak full. Okay, tak apa. So, daripada yang pertama, okay, dekat takungan air ni, dekat ni adalah dekat sistem pembuangan air dekat loji lah. Okay, loji penapisan air. Okay, takungan air, okay, maksudnya air hujan ke, air sungai ke. Okay, dia akan ditakung kat sini, maksudnya dalam tangki ni lah. Okay, lepas tu dia akan disalurkan ke tangki penapisan. Okay, tangki penapisan ni, dia akan menyingkirkan benda asing seperti ranting kayu dan daun. Okey, jadi maksudnya dekat penapisan ni dia akan tapis kotoran yang besar-besar. Okey, seperti apa? Ranting kayu dan daun. Okey, lepas tu air tu akan disalurkan ke stesen pump, masuk ke tangki pengoksidaan. Okey, dekat tangki pengoksidaan ni dia tambahkan oksigen di dalam air untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Okey, dekat penapisan tapis ranting kayu ataupun daun ataupun benda-benda yang besar. Okey, dekat tangki pengoksidaan, apa oksida ni mai daripada oksigen. Oksigen, okey, dia tambah oksigen dalam ni untuk menyingkirkan bau dan rasa yang sedap lah. Okey, lepas tu air tu disalurkan masuk ke tangki penggumpalan. Okey, dekat tangki penggumpalan ni dia tambah alum supaya zarah-zarah lumpur bergumpal dan tenggelam. Okey. Yang kedua dia letak kapur mati ataupun bahasa saintifik dia kalsium hidroksida. Okey, untuk mengurangkan keasidan air. Okey, alum ni nak bagi lumpur tu tergumpal. Okey, dia gumpal dan tenggelam dekat bawah. Okey, lepas tu kalium hidroksida ataupun kapur mati ni untuk mengurangkan keasidan air. Okey, selepas tu air tu disalurkan masuk ke tangki pengenapan. Nampak? Okey, dekat tangki pengenapan bahan terampai mendak di dasar tangki. Okey, hak mana yang lumpur ke apa-apa yang kita tak mahu akan dienapkan ataupun akan termendap dekat bawah. Okey, seterusnya lepas tangki pengenapan, dia masuk ke dalam tangki penurasan. Okey, dekat tangki penurasan ni, okey, nampak dia macam ada dia punya layer dia ataupun level dia ataupun lapisan-lapisan dia. Okey, ini adalah proses penurasan. Okey, menyingkirkan benda asing dengan penapis air. Besarlah dia punya tangki besarlah sebab jumlah air dia banyak. Okey, seterusnya air itu disalurkan masuk ke dalam tangki pengklorinan dan pemfluoridaan. Okey, dia letak dua benda. Yang pertama, sebatang fluorida untuk mengelakkan perebutan gigi. Okey, macam kita punya ubat gigi lah, ada fluorida kan. Dia mengelakkan daripada perebutan gigi. Dan juga dia letak klorin, okey, untuk membunuh mikroorganisma di dalam air. Ni macam kita pergi kolam mandi kan. Dia tambah klorin ni nak bagi air tu nampak jernih dan juga membunuh mikroorganisma. Okey, selepas pada tangki pengklorinan dan pemfluoridaan, okey, masuk ke dalam tangki air bersih dan stesen pump akan masuk ke dalam tangki simpanan dekat kawasan rumah kita dan akan disalurkan ke rumah kita. Okey, so dia ada 6. Okay, yang pertama penapisan, tapi yang kedua pengoksidaan, letak oksigen untuk menyingkirkan bau dan juga rasa yang kurang enak. Okey, untuk penggumpalan diletak alum dan juga kapur mati. Okey, alum ni nak bagi lumpur tergumpal. Okey, kapur mati ataupun kalsium hidroksida untuk mengurangkan keasidan air. Okey, lepas tu tangki pengenapan, maksudnya dia lumpur tadi tu dialurkan ke sini. Okey, lepas tu lumpur tu akan terenak. Okey. Dan juga selepas tangki pengenapan masuk ke tangki penurasan, maksudnya dia nak tapis lah. Okey, nak turas balik hak mana yang ada sampah ke, ada lumpur ke, ada batu ke, okey, dia akan dituras kat sini. Okey, lepas tu akan masuk ke tangki pengklorinan dan pemfluoridaan. Okey, fluorida ni kita letak untuk mengurangkan ataupun mengelakkan perebutan gigi. Okey, klorin ni untuk membunuh mikroorganisma. Okey, bila air dah bersih, okey, stesen pump akan masuk ke dalam tangki simpanan dan juga masuk ke dalam rumah. Okey, boleh? 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 Okey, senang ya tajuk ni. Okey, seterusnya ni hak yang saya cerita tadi lah. Semua dalam teks .
Skip. Okey, kelestarian air. Kelestarian air ni maksudnya macam mana kita nak menjaga air tu supaya kita dapat sumber air yang bersih. Okey, sungai merupakan sumber air utama di Malaysia. Okey, pencemaran air berlaku menjadikan air tidak sesuai untuk digunakan oleh manusia dan juga memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Projek pembangunan, perindustrian dan pertanian adalah punca utama pencemaran air. Okey, bahan pencemar air yang pertama, benda apa yang boleh mencemarkan air? Okey, yang pertama, bahan buangan domestik. Okey, bahan buangan domestik ni maksudnya sampah lah, sampah yang mai daripada rumah kita. Okey, bahan buangan industri, okey, mai daripada kilang. Okey, kilang proses kan. Okey, bahan kimia dalam pertanian. Contohnya kalau baja kan, baja kimia ke, lepas tu racun perosak kan. Okey, dan sekali tumpahan minyak oleh kapal. Okey. Okey, bahan buangan domestik. Ni, setiap hari ada kan sampah yang kita buat. Menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara. Macam mana kita nak mengatasi dia pencemaran air yang berpunca daripada bahan buangan domestik. Okey, mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang betul. Okey, kita mesti buang dalam tong sampah. Okey, tak boleh buang terus dalam sungai, tak boleh buang daripada kereta, buang terus atas jalan raya. Tak boleh. Okey, menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pedalaman. Okey, kalau kata duduk rumah taman tak apa. Tiap seminggu kadang 2 kali, 3 kali lori sampah ambil kan. Tapi kalau kawasan pedalaman, dia pun ni tak ada kemudahan sanitasi. Jadi kita kena bagi kemudahan sanitasi tu dekat depa ni. Sebab budak-budak kawasan pedalaman ni, okey, depa lebih suka buang sampah merata kan. Okey, seterusnya bahan buangan industri. Okay, buat kuasakan undang-undang untuk memastikan bahan buangan industri dirawat sebelum dibuang ke dalam sungai. Okey, kita boleh buang dalam sungai tapi kena rawat dahulu. Okey, sebagai contoh undang-undang berkaitan pencemaran air. Okey, yang pertama peraturan kualiti alam sekitar. Okey, bahan buangan terjadual 2005. Okey, effluent perindustrian. Okey, dia ada dua lah yang ni. Satu lagi PKAS, okey, untuk pembahan. Okey, ini adalah undang-undang berkaitan dengan pencemaran air oleh industri. Okey, tak boleh suka hati lah. Kilang tu buang bahan kimia dalam yang menyebabkan pencemaran. Sebab air ni semua orang perlukan. Okey, tak kira lah manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, semua memerlukan air untuk hidup. Okey, bahan kimia dalam pertanian. Okey, mendidik para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Terbiodegradasi ni maksudnya dia boleh musnah secara sendiri. Kalau plastik, okey, plastik yang kita beli makanan tu, dia tak terbiodegradasi. Maksudnya dia tak boleh mereput secara semula jadi. Okey, dia memerlukan masa berpuluh-puluh malah berjuta-juta tahun untuk mereput. Jadi yang terbiodegradasi ni dia boleh mereput secara semula jadi. Okey, tumpahan minyak pula. Membendung dan memungut tumpahan minyak di laut menerusi rancangan kontingensi kebangsaan kawalan tumpahan minyak selakan tahun 1999 hingga 2000. Mempertingkat pengawasan melalui udara dengan kerjasama unit udara polis. Okey, maksudnya yang ni kalau kata ada kapal tu, kapal yang besar-besar tu, bila dia stop ataupun dia berlabuh, kadang-kadang minyak daripada kapal tu boleh tumpah. Jadi kita kena tengok lah. Okay? Kita kena tengok. Jadi dia juga boleh memungut tumpahan minyak di laut. Okay? Menerusi rancangan ni lah. Okay? Okay, habis dah. So hari ni yang kamu kena ingat, yang pertama, kaedah pembersihan air ada 4. Pendidihan, pengklorinan, penurasan dan juga penyulingan. Okey, lepas tu kena ingat sistem pembekalan air kita ada berapa peringkat? 6. Penapisan, pengoksidaan, pembekalan, pengenapan, penurasan, pengklorinan dan pemfluoridaan. Okey.
Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita kita buka buku aktiviti muka surat 20. Muka surat 20. Boleh? Okey, muka surat 20, soalan nombor 3. Soalan 20, soalan nombor 3 nah. Okey, sebelum tu tengok soalan nombor 2 atas. Soalan nombor 2 atas tu. Soalan 20, soalan nombor 2. Susun peringkat pembersihan air dengan menulis huruf dalam petak-petak kosong di bawah. Okey. Mula-mula penurasan, lepas tu tengok skrin. Kan. Tengok slide. Pengoksidaan, yes, B. Lepas tu A, B, penggumpalan, C. Lepas tu lepas penggumpalan, pengenapan, E. Okey, lepas tu perklorinan last sekali. Penurasan, lepas tu bukan. Macam salah je ni. Silap tu. Okey, perbetul balik. Mula-mula tadi, apa dia? A tu, okey, A tukar. A. Dekat A tu, penapisan. Tak tu. A, penapisan. Okey, selepas penapisan, pengoksidaan. B, okey, lepas tu, penggumpalan. C, okey, lepas tu, pengenapan. E, lepas tu? Kan, penurasan. Salah tu. Salah. Dia salah tulis. Okey, so saya ulang lah. Okey, tengok slide ni. Okey, mula-mula penapisan. Tak apa, tak payah tengok tu, tak apa. Yang kamu kena tahu, penapisan, pengoksidaan, penggumpalan, pengenapan. Lagi? Bukan pengenapan? Penurasan. Okey, last sekali formula pengklorinan dan pemfloridaan. Okey, nombor 3. A. Setiap hari kita menggunakan air untuk mandi, minum, mencuci pakaian dan sebagainya. Air yang dibekalkan perlu dirawat di loji pembersihan air sebelum disalurkan ke rumah kita. Raja di bawah menunjukkan peringkat-peringkat pembersihan air. Okey. Mengapakah pembersihan air perlu dilakukan sebelum disalurkan kepada pengguna? Kenapa kita kena bersihkan air dulu sebelum bagi dekat pengguna? Memanglah nak bagi bersih. Menyingkirkan, membunuh mikro. Kan. Membunuh mikroorganisma yang pertama. Okey. Membunuh mikroorganisma yang berbahaya. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua, apa lagi? Okey, dekat proses pembekalan air tu, pembersihan air tu, apa yang dia buat? Menyingkirkan benda asing dengan penapis pasir. Boleh? Okey, membunuh mikroorganisma berbahaya, menyingkirkan benda asing dengan penapis air. Semua saya tengok dalam buku teks jawapan dia. Mengurangkan keasidan air pun boleh. Menggumpal dan menenggelamkan lumpur pun boleh.
Okey, bagi 2 saja jawapan. Okey, soalan 2. Apakah kepentingan proses M? Proses M tu apa dia? Okey. Dia sebelum penurasan kan? Bukan, dia proses M tu adalah penggumpalan. Apa dia punya kepentingan dia? Menggumpal dan menenggelamkan lumpur. Okey, lepas tu yang kedua mengurangkan keasidan air. Okey, alum ni dia menggumpal dan menenggelamkan lumpur. Okey, kapur mati dia mengurangkan keasidan air. Okey, soalan 2 markah kena ni lah, kena buat 2 jawapan. Dapat tak? Ya. Yelah, dia nak bagi air tu kita kan berpusing kan. Air tu bergerak kan. Bila bergerak, lumpur ke, benda asing ke boleh tergumpal lah. Tu gunanya kipas tu. Okey, soalan B. Sungai di kampung Seri Rampai dicemari sampah sarap yang dibuang oleh penduduk kampung. Jika anda ketua di kampung tersebut, apakah tindakan yang anda lakukan untuk memulihkan pencemaran sungai tersebut? Buat apa? Tak, cuba tengok kat situ tu. Okey, cuba tengok gambar rajah tu. Kat situ kamu nampak apa? Nampak ada tong kan? Okey, ada kilang. Lepas tu kilang tu salurkan dia punya apa? Air dia. Okey, masuk dalam sungai. So, dia berpunca daripada bahan buangan industri. Industri domestik tu hak kat rumah kita, hak kita buang sampah tu. Sampah daripada kita. Okey, kalau daripada situ, apa yang kamu boleh buat? Tutup kilang. Menyediakan, ni ada tengok slide. Okey, menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna ataupun mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang betul. Tengok. Okey, yang tu dengar dulu. Yang pertama, mendidik masyarakat tentang ataupun mendidik penduduk kampung tentang cara pembuangan sampah yang betul. Okey, lepas tu kita boleh kata juga report polis kan? Membuat laporan polis mengenai aktiviti oleh pembuangan sampah oleh kilang. Okey, membuat laporan polis mengenai pembuangan sampah oleh kilang. Okey, kalau tak dapat, nanti saya bagi video. Tengok balik lah. Okey, soalan C. Maklumat di bawah menunjukkan 2 kaedah pembersihan air, penyulingan dan juga pendidihan. Banding dan bezakan kaedah yang ditunjukkan tersebut. Okey, apa perbezaan antara penyulingan dan juga pendidihan? Apa beza dia? Yang pertama. Okey, kalau pendidihan, dia hanya membunuh mikroorganisma. Okey, yang pertama. Okey, pendidihan dan penyulingan. Dia kat 3 markah lah. Okey, yang pertama. Ya. Pendidihan dan penyulingan. Pendidihan dan penyulingan boleh membunuh mikroorganisma.
pendidihan dan penyulingan boleh membunuh mikroorganisma. Yang pertama. Yang kedua, pendidihan tidak boleh menyingkirkan bahan terlarut. Okey, pendidihan tidak boleh menyingkirkan bahan terlarut, tetapi penyulingan boleh. Pendidihan tidak boleh menyingkirkan bahan terlarut, tetapi penyulingan boleh. Okay, yang ketiga, pendidihan tidak boleh menyingkirkan benda asing terampai, manakala penyulingan boleh. Okey, boleh tengok kat sini. Tengok slide ni. Saya buat. Okey, yang pertama penurasan, penyulingan dan pendidikan. Okey. Yang ni yang pertama membunuh mikroorganisma. Okey, penyulingan boleh tak bunuh mikroorganisma? Boleh. Kan? Pendidikan pun boleh. Okey, menyingkirkan benda asing. Okey, penyulingan boleh, pendidikan tidak boleh. Ya. Zah nak bagi kamu senang tengok ni. La ilaha illallah. Kita dah buat tu lah. Okey, lepas tu menyingkirkan benda asing ataupun zat terlarut. Okey, buat macam ni je. Okey, kaedah pembersihan air. Okey. Ni perbezaan dia lah untuk senang kamu tengok. Okey, buat macam tu. Okey, kalau penyulingan dia boleh membunuh mikroorganisma, pendidikan pun boleh. Okey, tapi kalau benda asing dan zat terlarut, pendidikan tidak boleh. Okey, ni untuk soalan C dah. Soalan 3C. Okey, habis dah buku ni. Dan kita dah habis dah bab 5. Okey, satu lagi.
Siap lagi? Okey. Sana. 10. Okey. Saja ada satu lagi. Nak suruh kamu buat. Okey dah. Okey. Yang ni. Kita nak buat penapis air. Okey. Kamu tengok muka surat 22. Soalan D tu. Okey. Dia guna apa? Arang, kapas, gelas besar, botol plastik, pasir, batu kecil, air sungai yang kotor. Okey. Okey, jadi kamu semua ada kumpulan kan? Kumpulan murajaah tu ada kan? Ha? Tak ada? Hai, ada lah. Okey, tak apa. Lupa ke tak lupa, siapa yang lupa tu, tolong tanya balik guru kelas. Okey? Suruh ustaz ataupun ustazah kamu tulis balik senarai ahli kumpulan. Tanyalah ketua kelas tu, tolong tanya. Senarai ahli kumpulan setiap kelas. Okey, jadi kumpulan murajaah kamu tu lah kena buat projek ni. Okey, macam mana nak buat? Sekejap saya tunjuk. Okey, dan dengar elok-elok lah. Semua dengar lagi abang ni kawan Manet. Okey, kamu buat ni. Okey, contoh kamu ada 5 orang. 5 orang satu grup kan? Contoh. Okey, jadi katalah A ni, Ahmad. Okey, Ahmad kata, okey tak apa. Mai aku buat. Aku cari bahan dan aku buat. Okey, Ahmad habis dah kerja dia. Dia buat. Okey, yang kedua, katalah Muhammad pula. Okey, Muhammad kata, okey tak apa. Ahmad, hang buat. Mai aku nak terang. Okey. Lepas tu orang yang ketiga, katalah Salim. Salim kata, okey tak apa. Hampa nak terang. Hampa nak buat. Okey, mai aku buat slide PowerPoint. Contoh. Slide PowerPoint. Okey. Untuk lagi si Muhammad nak terang lah kan. Okey. Lepas tu yang keempat pula, katalah si Dolah. Okey, Dolah kata, okey tak apa. Hampa buat. Aku buat video. Kan? Aku buat video. Buatlah bincanglah macam mana pun. Okey, orang yang kelima, katalah si Rosman pula. Rosman kata, okey, hampa buat video. Okey, nanti aku tolong upload dalam YouTube. Nanti aku bagi link kat Ustazah. Macam tu. Faham? Maksudnya setiap ahli kumpulan tu, dia ada peranan dia. Jangan seorang sahaja buat. Jadi, kat sini, yang kamu perlu buat adalah, tulis Okey. Okey, yang kamu perlu buat, yang pertama, kamu punya model penapis air. Maksudnya kamu guna, saya tunjuk video lah. Okey, model penapis air. Okay. Yang kedua, kamu mesti ada video. Video, okey, upload dalam YouTube. Upload dalam YouTube. Maksudnya, letak dalam YouTube dulu. Lepas tu link tu bagi kat Ustazah. Faham? Ustazah tak mau video ni lah. Video yang kamu rekod direct tu. Faham? Okey, yang ketiga mesti ada pembentangan bulan. Okey? Maksudnya macam ni lah. Okey, seorang ke, dua orang ke buat model pelapis air. Tak apa, kamu boleh buat sebenarnya. Boleh bahagi. Okey, walaupun kamu duduk di rumah, seorang buat model pelapis air. Okey, orang yang kedua buat video ataupun video tu terus je ambil daripada orang yang pertama buat tu. Daripada model tu. Okey, lepas tu pembentangan kumpulan ni orang lain pula kena cakap. Okey, semua mesti ada peranan. Saya tak mahu seorang sahaja. Okey, benda ni, projek ni, kalau kamu buat dengan berjaya dan menepati kriteria yang Ustazah nak, kamu akan dapat, setiap orang akan dapat 5 markah yang akan ditambah untuk periksa. Okey? 5 markah dapat free ya? Boleh? Boleh? Okey. Okey, Sana suruh tunjuk ni. YouTube. Saya tunjuk YouTube
Okey, kamu tengok sini. Alah. Tak mau yang ni. Yang ni, ha. Okey. Diam. Cuba tengok dia buat. Okey, bahan dia sama je macam dekat dalam buku kamu. Okey, botol tu kalau tak mau guna botol besar ni, guna botol besar lagi pun boleh. Okey, follow je step macam mana dia buat. Dia dah tunjuk semua siap dah. Okey, kita buat kapas. Kapas tu kalau tak ada, kamu boleh guna ni. Tisu pun boleh. Tisu boleh. Okey, guna batu. Guna je batu mana-mana ada kat rumah tu. Masa saya macam ni lah. Ada kawan tolong buat. Okey, lepas tu ada tolong buat video. Buat video. Okey, lepas tu letak kapas balik. Ya? Saya tak dengar. Tengok dulu. Okey, lepas tu letak arang. Kan pergi beli kat kedai lah. Ataupun kalau lepas bakar ikan ke, bakar ayam ke, boleh pakai arang tu. Okey, lepas tu letak pasir. Ambil je pasir kat mana yang ada. Janganlah betik kucing pula. Okey. Siap dah. Lepas tu letak batu. Batu kecil pula. Tadi batu besar lah. Ni batu kecil pula. Okey. Tengok. Adik kamu boleh tolong buat. Tu. Suruh ayah ataupun mak tolong. Okey. Tu. Lepas tu ambil lah. Tak mau lagi. Okey. Lepas tu ambil ayam mana-mana yang keruh sikit tu. Tuang. Tuang je yang tu. Tuang. Sekejap nampak tak dia turun. Itu dah dituras. Okey, nampak dia titik-titik. Okey. Make sure lubang tu kecil je lah. Kamu tebuk guna gunting. Kalau besar sangat nanti ayam tu dia tak berapa bersih. Okey, siap. Ya. Sat. Okey. Ustazah nak bila? Ustazah nak hari ni hari apa? Hari Isnin. Okey. Isnin minggu depan. Okey, Ustazah nak tengok progres kamu. Maksudnya, Ustazah nak tengok setakat mana dah yang kamu buat. Faham? Kamu dah buat video ke? Kamu dah bentang, kamu dah bagi kumpulan ke? Okey, dia mesti ada progres. Maksudnya ada orang kata apa? Ada perbincangan dalam kumpulan tu. Faham? Minggu depan saya nak cek apa yang kamu dah buat. Faham? Okey, minggu depan sekali lagi, hari Isnin, barulah start kita punya pembentangan. Faham? Okey, pembentangan kumpulan 9, 7, 16, 23. Okey, 20. Asing. Pembentangan waktu kelas. Okey? Macam tadi, buat macam video tadi tu. Okey, sambil dia buat, sambil ada video. Maksudnya macam tu lah. Video macam mana dia buat. Tak payah cerita pun. Ya? Apa dia? Buatlah macam mana pun jadi dalam bentuk video. Faham?
Nak link video? Gambar? Boleh, tapi dalam bentuk video. Boleh juga. Takat gambar. Kena edit lah. Tak apa, saya tahu kamu semua sangat kreatif. Okey, Banat ada soalan? Banat? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau ada soalan, kamu boleh tanya dekat dalam grup Telegram lah. Jangan tanya dekat grup WhatsApp. Sebab kalau grup WhatsApp sekejap kod terlepas info. Kan? Sebab dia banyak sangat. Okey, kamu tanya dalam grup Telegram lah. Okey. Dan ingat 23 Ogos 2021, okey, kita nak buat kita punya pembentangan. Nanti Ustazah akan bagi link lah untuk Google Meet untuk setiap kumpulan. Okey? Sebab tu satgi, okey, seminggu ni sampai hari Isnin minggu depan, Ustazah nak tahu kamu punya ahli kumpulan. Okey, lepas tu apa yang kamu dah buat. Okey, minggu sekali lagi, 23 hari bulan tu barulah kita buat pembentangan. Benda ni senang je. Budak tadika pun boleh buat. Cuma hak kamu nak upgrade sikit macam mana kamu nak cerita. Okey? Ya.